Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, akhirnya keluar keputusan yang kita tunggu-tunggu. Mana-mana ahli parlimen BN, kalau beranilah, boleh cuba tiru macam Adun Rembia ini. Adun Rembia Melaka, Jailani Khamis yang dihadapkan ke Lembaga Disiplin UMNO kerana hadir ke Majlis Pengumuman Calon Perikatan Nasional bagi PRK Dun Simpang Jeram di Bakri, Johor pada 23 Ogos lalu, dilaporkan telah meminta dirinya dipecat daripada UMNO. Perkara itu dinyatakan dalam jawapan bertulis terhadap surat tunjuk sebab Lembaga Disiplin UMNO kepadanya, sambil mempertahankan dirinya tidak bersalah kerana kehadirannya ke program tersebut adalah atas tiket NGO Muafakat Nasional yang diterajui Anwar Musa. Jailani bagaimanapun tidak mahu tindakannya itu memberi malu kepada UMNO. Dengan rasa rendah diri, saya meminta Lembaga Disiplin UMNO mengambil keputusan di bawah perkara atau peruntukan 20.10 dalam kurungan D, iaitu dipecat daripada parti setelah disahkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT dan bukan daripada mana-mana hukuman lain. Saya tidak mahu malukan UMNO. Saya minta permohonan saya diterima, katanya dalam surat jawapan tersebut. Sebagai ahli UMNO, lebih-lebih lagi berkedudukan wakil rakyat, mustahil Jailani tidak tahu kehadirannya ke program parti lawan adalah suatu kesalahan dari segi disiplin. Menggunakan alasan hadir atas tiket NGO Muafakat Nasional sama sekali tidak logik untuk menghalalkan kehadirannya kerana ia Majlis Pengumuman Calon Parti Lawan untuk PRK. Lainlah kalau beliau hadir majlis tahlil atau kenduri doa selamat mana-mana wakil rakyat Perikatan Nasional, barulah ia bukan satu kesalahan. Lebih-lebih lagi jika beliau hadir itu sebagai jemputan khas untuk membaca doa, misalnya, apapun agaknya memang Jailani sudah tiada hati lagi dengan UMNO sejak kebelakangan ini dan memang mahu meninggalkan parti itu. Cuma kalau beliau saja-saja keluar UMNO, kedudukannya sebagai Adun Rembia akan tergugur dan perlu diadakan pilihan raya semula. Tetapi apabila dipecat, kedudukan sebagai wakil rakyat tetap akan selamat. Maka mungkin itulah sebabnya Jailani sendiri memohon agar UMNO memecatnya. Dengan langkah yang diambil Jailani itu, ia segera mengingatkan kepada ura-ura yang sejak sekian lama kedengaran kononnya ada 7 ahli Parlimen Barisan Nasional mahu meletakkan jawatan masing-masing bagi memaksa pilihan raya kecil diadakan. Seterusnya, selepas dipilih semula, mereka akan memberi sokongan kepada blok pembangkang Perikatan Nasional untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Komplot itu bagaimanapun perlu sama ada mendapat sokongan daripada GPS, GRS dan parti-parti kecil yang lain. Sebelum ini, sebaik keputusan PRU 15 lalu diumumkan, 7 ahli Parlimen Barisan Nasional berkenan adalah antara yang menandatangani akhwan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti, akhwan bersumpah atau SD sudah tidak laku lagi kerana sebarang keputusan hendaklah diputuskan oleh parti bukan secara individu. Malah mereka juga tidak dibenarkan melompat parti kerana ia akan menyebabkan kedudukan sebagai ahli parlimen atau adun tergugur secara automatik. Hanya jika seseorang itu dipecat daripada parti, barulah kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak terjejas. Mengambil kira apa yang dilakukan Jailani dan kiranya 7 ahli parlimen yang disebut-sebut itu masih mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan, barangkali mereka boleh mendapat inspirasi daripada apa jawapan beliau kepada Lembaga Disiplin UMNO itu. Kalau berani, cuba-cubalah berbuat sesuatu yang melanggar disiplin agar diberi surat tunjuk sebab oleh Lembaga Disiplin UMNO
Dan kemudian mintalah juga dipecat daripada UMNO. Apabila sudah dipecat, bebaslah untuk membawa haluan dan memberi sokongan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Hehehe. Itu pun kalau mereka beranilah. Cuma masalahnya satu saja. Akan tergantung tak bertalilah keadaan mereka. Jika UMNO tetap enggan memecat seperti yang diharap-harapkan itu. Jadi apa pendapat kamu semua para penonton sekalian? Adakah Zahid Hamidi akan memecat Adun Rembia ini? Atau beliau akan biarkan saja beliau tergantung tanpa tali, nak sokong manapun tak boleh, kerana kalau dia lompat parti, menyokong parti yang lain, beliau akan secara otomatik terlepas jawatan. Tapi kalau Zahid Hamidi dipecat, dia akan dapat kebebasan. Saya fikir Zahid Hamidi tidaklah semudah yang boleh disangka, boleh ditipu. Beliau tidak akan mudah terpedaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dulu PAS pun pertahankan kes Zahid Hamidi. Tapi sekarang selepas Zahid Hamidi dibebaskan daripada pertuduhan di mahkamah, akhirnya lain pula yang disebar naratifnya oleh PAS. Apa pendapat anda tentang isu dan tajuk kali ini? Dulu, PAS pun bertahan kes Zahid. Sekarang, sebar naratif lain pula. Bekas pemimpin PAS, Muhammad Khairuddin Aman Razali menemplak parti itu yang cuba mencipta naratif berbeza terhadap Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tidak seperti ketika mereka berkawan dahulu. Beliau berkata ketika di awal pendakwaan terhadap Ahmad Zahid Hamidi, yaitu selepas pilihan raya umum ke-14, PRU 14, PAS bersama-sama mempertahankan ahli parlimen Bagan Datuk itu atas nama kerjasama pembangkang. Namun, kata Khairuddin, apabila Ahmad Zahid Hamidi menjadi musuh PAS, mereka tidak lagi memegang prinsip Islam sebagai panduan itu, yaitu seseorang tidak bersalah selagi tidak dibuktikan. Semua tahu bahawa Zahid Hamidi ditekan oleh Tun Mahathir untuk membubarkan UMNO pasca PRU 14. Apabila beliau enggan akur, maka keluar pendakwaan politik terhadap Zahid Hamidi. Ketika awal pendakwaan berlaku, PAS bersama-sama mempertahankan Zahid kerana sama-sama pembangkang ketika itu. Rakan kerjasama dipertahankan menurut laporan di Harapan Daily ini. Namun apabila sekarang PAS tidak lagi bekerjasama dengan UMNO, maka tentulah mereka tidak akan mempertahankannya lagi. Malah turut mencipta dan menyebarkan persepsi yang mencemar maruah manusia tanpa rasa berdosa dan takut kepada Allah, katanya menerusi hantaran di Facebook. Pada masa sama, bekas ahli parlimen Kuala Nerus itu berkata, prinsip Islam, seseorang tidak bersalah selagi tidak dibuktikan sebaliknya. Tidak lagi menjadi rujukan dan panduan dalam berpolitik. Malang sekali, pendirian manusia boleh berubah dengan melihat apakah kawan yang menjadi mangsa kezaliman atau musuh saingan, ujarnya. Kemarin, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas Zahid tanpa membebaskan beliau daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang yang membabitkan dana Yayasan Akal Budi selepas Timbalan Pendakwa Raya memaklumkan Jabatan Peguam Negara ini memberhentikan semua prosiding terhadap Zahid pada peringkat itu. Ini bermakna pihak pendakwaan boleh meneruskan kes ini atau mengemukakan kes terhadap Zahid pada bila-bila masa nanti berdasarkan fakta dan keterangan yang serupa dalam kes ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda sekali lagi tentang isu dan tajuk utama berita kali ini? Dulu PAS pertahan kes Zahid Hamidi, tapi sekarang
sebar naratif lain pula. Saudara-saudara sekalian, isu tentang ini memang menarik perhatian kita. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Nasution Ismail, beliau kata pembebasan Zaid Hamidi sama seperti dengan pembebasan Muhyiddin Yassin. Kenapa kalau Muhyiddin yang dibebaskan boleh diterima oleh penyokong Perikatan Nasional? Tapi ketika Zaid Hamidi dibebaskan, mereka tak boleh pula terima keputusan mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam paparan kartun yang Anda lihat ini dipetik daripada Harapan Daily yang dilukis oleh Megat. Jelas menunjukkan tajuknya, akhirnya dia yang koyak. Isu ini bercerita tentang seorang ahli politik daripada parti PAS yang sebelum ini pernah berkata jangan mudah koyak. Akhirnya dia pula yang koyak. Apa ceritanya? Menurut lukisan ini, yaitu MB Kelantan, dalam ucapan yang mengatakan dalam politik kita tak boleh mudah koyak. Tapi terkini Menteri Besar Kelantan itu pula akhirnya menyaman adun PHBN dan Ahmad Jazlan. Apa ceritanya? Ini ceritanya saudara-saudara sekalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe untuk isu kali ini. Akhirnya dia yang koyak. Kenapa? Menteri Besar Kelantan saman adun galas Kota Lama. Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud memfailkan saman balas terhadap adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim dan adun galas Muhammad Sabuddin Hasim. Nasruddin berkata saman itu difailkan kerana dua adun tersebut didakwa memfitnah beliau membawa fitrah takfiri. Selain itu, Nasaruddin turut memfailkan saman terhadap pengurusi UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkaitan isu tersebut. Semalam, surat saman telah dihantar kepada Peguam Adun Galas Muhammad Sabuddin. Selepas ini, giliran Adun Kota Lama pula akan menerima surat tersebut. Selain itu, saya akan menghantar surat kepada Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, kata beliau. Bila mereka menyebut saya membawa fitrah takfiri, artinya mereka telah menuduh saya mengkafirkan orang. Saya saman mereka, katanya dalam sidang media selepas majlis mengangkat sumpah Adun Kelantan di Kota Darul Naim hari ini. Adun Meranti itu memberitahu beliau tidak menyebut perkataan yang dimaksudkan oleh ketiga-tiga pemimpin tersebut. Katanya sejak memberi kuliah agama sama ada di masjid atau pondok bermula usia 21 tahun sehingga 8 tahun, beliau tidak pernah sekalipun mengkafirkan sesiapa. Kerana saya tahu akibat mengkafirkan orang, kalau orang itu tidak kafir, kafir itu kembali kepada orang yang menuduh, katanya. Semalam, Dr. Hafizah memberitahu akan meneruskan saman terhadap Nasruddin selepas Menteri Besar Kelantan itu gagal membuat permohonan maaf dalam tempoh 7 hari. Ia selepas Nasruddin melabel dua wakil rakyat di negeri itu sebagai melawan perjuangan Islam. Hafizah pada 20 Ogos lalu berkata, kenyataan Nasruddin bahawa menentang PAS seperti menentang perjuangan Islam adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, isu ini memang sudah dapat dijangka. Namun, siapakah yang akan kalah? Belum tentu lagi. Belum diketahui lagi. Terpulanglah selepas di mahkamah. Namun, ulang semula terhadap lukisan Megat ini menarik perhatian kita. Akhirnya, dia yang koyak. Dalam politik, kita tak boleh mudah koyak, kata Menteri Besar Kelantan sebelum ini. Tapi akhirnya, beliau pula menyaman adun PHBN dan Ahmad Jazlan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, tular di media sosial terutama TikTok, YouTube, dan Facebook bercakap tentang beras dan beras. Dari kemarin sehingga hari ini tular pelbagai fitnah, pelbagai cerita tak benar, pelbagai fakta yang tak benar yang disebarkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mereka kata pelbagai perkara tentang isu kenaikan harga beras, bekalan beras kononnya naik dan juga kononnya tak cukup. Itu semua sebenarnya adalah sebahagiannya fitnah, tak benar separuh dan mungkin ada benar yang separuh. Tapi saya akan sampaikan kepada Anda apa sebenarnya yang berlaku tentang cerita beras ini. Tapi janji dulu, sebarkan pendedahan ini, pencerahan ini kepada rakan Anda dalam grup WhatsApp Anda, dalam grup TikTok dan sebagainya, supaya mereka tidak lagi termakan hasutan, termakan fitnah, dan lebih penting lagi melakukan dosa percuma, yaitu fitnah. Saudara, dipetik daripada Harapan Daily, cerita beras sebenarnya begini. Orang kita beli beras, tengok jenama saja, tak cek pun itu beras import ke tempatan. Tiba-tiba brand yang selalu beli itu naik harga sebab mereka beli beras import. Itu yang keliru. Contohnya, dulu harga RM30, sekarang sudah RM40. Harga beras import ini kerajaan tak kawal, ikut harga pasaran. Yang kerajaan kawal hanya harga beras tempatan, yaitu RM2.60 sekilogram. Ada persepsi beras tempatan ini cepat basilah atau macam-macam lah. Yang itu saya pun tak pasti. Saya beli beras pun tak tahu pun itu beras import atau beras tempatan. Bagaimana dengan Anda? Beli saja asalkan beras, dan lebih penting lagi asalkan wangi, asalkan sedap dan mengenyangkan. Sebab bukan hari-hari kita beli beras, betul tidak? Bukan hari-hari juga Anda masak di rumah. Itu pun orang rumah guide. Sampai kedai apa yang ada, sauk saja. Perempuan tahulah detail-detail nih. Orang lelaki tak store sangat dengan memori. Sekarang barulah kita tahu kod warna pada kampit itu, yaitu ungu daripada tempatan, biru beras import, merah beras wangi, dan oranye adalah beras istimewa. Bila harga beras import naik mendadak, orang kita beralih ke beras tempatan. Itu yang ada tempat stok habis cepat sebab kejutan. Satu dunia pun kalut. Keterjaminan makanan ini dah jadi isu dunia. Sebab perubahan cuaca ini mengganggu negara pengeluar beras, ganggu rantaian bekalan makanan. Banyak negara yang kini jadi gelabah. Stok dalam negara sendiri pun mula menjadi keutamaan. Itu yang India sekat ekspor beras mulai Julai lepas. Harga beras putih dunia ini pun mencanap, naik ikut harga dunia. Anda bayangkanlah dalam tempoh setahun ini saja, harga import Thailand naik 400 US dollar ke 650 US dollar, 22 hingga 23 Ogos itu dah 62%. Bernas yang tukang import ini mana boleh nak tahan. Kalau harga lama kekal, sebulan rugi RM80 juta. Sudah 6 tahun bertahan harga lama. Bernas kena terus survive sebab mereka satu-satunya entiti yang jaga stok penimbal beras negara supaya sentiasa cukup. Sekarang, usaha kerajaan minta pengilang beras tempatan bagi 20% padi mereka kepada Bernas. Sebelum ini, mereka jual terus. Bila jurang harga besar 26 dan 40 itu ada yang buat silap mata. Masa ni kerajaan buat penguasaan lah. Jangan ada yang tukar kampit beras tempatan jadi import.
Jangan ada yang sorok beras tempatan sebab jangka kerajaan akan naikkan harga, rapatkan jurang harga itu. Jangan ada yang seludup keluar beras tempatan sebab kita paling murah, RM Rp2.60 berbanding negara lain. Sekilogram beras di Thailand ialah RM Rp3.40, Filipina Rp3.70, Vietnam Rp3.50, Indonesia Rp3.90, Laos Rp5.50, Kamboja Rp4.50, Brunei RM6 dan Singapura Rp4.50. Harap kerajaan perpaduan kuat untuk memastikan stok beras kita ini tidak terganggu. Faktor dunia ini di luar kawalan kita. Masa ini jugalah teringatkan Allahyarham Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Bekalan beras diberitakan akan pulih dalam tempo sebulan. Itu janji dan itu jaminan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Pertahanan Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan. Pengeluaran beras putih tempatan di seluruh negara diyakini dapat dipulihkan dalam tempo sebulan menerusi program khas beras putih tempatan, kata Mat Sabu lagi. Beliau berkata, menerusi program itu, kementerian telah mengambil beberapa langkah intervensi termasuk meminta pengilang meningkatkan 20% bekalan beras putih tempatan di pasaran bagi penyelesaian jangka pendek. Menurutnya, beberapa sesi libat urus dengan pemegang taruh dalam industri padi dan beras negara juga akan diadakan 7 September ini bagi membincangkan mengenai kaedah dan mekanisme untuk memulihkan pengeluaran beras. Menerusi sesi libat urus itu, KPKM akan menerangkan kaedah dan mekanisme berkaitan bekalan beras tempatan negara meliputi penyelesaian bagi jangka masa sederhana dan panjang, lapor bernama. Beliau berkata, inisiatif yang dilaksanakan kementerian sebelum ini seperti projek Smart Sawah berskala besar, Smart SBB Mini Skinchan, dijangka akan dapat membantu memulihkan pengeluaran beras tempatan. Muhammad Sabu berkata, ini adalah kerana projek Smart SBB tersebut mampu mengeluarkan hasil yang memberangsangkan, iaitu sebanyak 11 metrik tan padi beras bagi 1 hektar sawah. Pada masa ini jelasnya, bekalan beras putih tempatan mencukupi dengan kawalan harga kekal RM Rp2.60 sekilogram sejak 2008. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.